wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan sidang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita memanjat syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya dan inayahnya serta kudratnya dan iradatnya kita dapat bersama-sama pada pagi ini bagi meneruskan cita-cita kita yang ini menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Syukur kita kepada Allah kerana Allah memberi kita keizinan untuk hidup sampai ke pagi ini. Syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah mengizinkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke saat ini. Syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi membenarkan kita dapat sujud dan rakaat kepadanya sampai ke saat ini. Dan kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mematikan kita di dalam agamanya dan mati dalam berjuang kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mandang suasana sekarang di Malaysia, banyak sangat berlaku perkara-perkara yang pelik-pelik. Yang terbaru kerana peristiwa kita di Bangi, hamba Allah ini dilupakan oleh Allah, sanggup sembelih anaknya sendiri. Sedangkan dia tu adalah ahli masjid, ahli surau. Saya gini, kita ni kadang-kadang dilupakan oleh Allah menyebabkan datang suatu perkara yang di luar kawalan. Sebab tu batasan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan hanya mengingati Allah, hati menjadi tenang. Sebab itu kita tidak boleh lari daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menghantar Nabi bukan hanya untuk sembahyang, puasa, zakat dan haji. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghantar Nabi untuk ikutan semua dalam kehidupan. Sebab tu sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kena dekat. Sunnah Rasulullah kita kena dekat. Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kena buat, lazim buat, kita kena hidupkan tahajud. Dan tuan-tuan semua, saya yakin orang yang suka bertahajud. Sebab kita mesti bangun, walaupun subuh pukul 6 lebih, kita bangun pukul 5. Kita bangun pukul 5.30. Sebelum subuh, buatlah 2 rakaat tahajud. Sebab syarat tahajud, selepas isyak, tidur dan sampai subuh. Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah solat sunat duha. Kita kena hidupkan. Sebab nak dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, dia kena banyak solat. Kena banyak solat. Wa aqimis solata li dzikri. Dirikanlah solat untuk mengingati aku. Orang yang sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, marilah musibah apa pun terhadap dirinya, dia ada kawalan. Dia ada sandaran. Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naklah perbanyakkan sedekah. Di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah kamu Al-Quran kerana Al-Quran akan datang memberi pertolongan, syafaat kepada orang yang membaca di dunia dulu. Sebab tu jangan hanya membaca surat khabar saja. Jangan baca utusan Malaysia, berita hairan pula, berita harian. Tersalah pagi-pagi. Nah, baca benda-benda gitu yang menyebabkan Quran kita lupa dan abaikan.
Jadikan sebagai Quran itu maidatun minas sama, hidangan daripada langit yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita setiap pagi Quran dan setiap masa Quran. Nabi ada sebut melalui hadis kursi, man syaghalahul Quran wa zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma'utis sa'ilin, kata Allah. Siapa yang sibuk dengan Al-Quran dan menyebut nama aku, Allah akan bagikan kepada dia lebih daripada orang yang meminta. Orang yang meminta ini orang yang berdoa. Sedangkan Allah suka orang yang berdoa. Ud'uni astajib lakum. Doalah kamu kepada aku akan makbulkan. Dan tanggungjawab kita dengan Allah, meminta dengan Allah. Tetapi Tuhan kata, man syaghalahul Quran wa zikri an mas'alati. Sibuk dengan membaca Al-Quran dan selalu mengingati aku. Zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takdis kepada Allah. Ataupun kita mengikut Allah suruh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat menyebut nama Nabi. Kita sebutlah Nabi. Selawatlah, Allah suruh sallu. Allah suruh selawat, suruh sebut nama Nabi. Nabi pun cakap, man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Siapa menyebut nama aku sekali, maka Allah akan selawatkan, Allah akan beri rahmat kepada dia 10 kali. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad ni mari bukan hanya untuk dikagumi. Nabi Muhammad mari ke dunia bukan hanya untuk disebut ada hari-hari yang tertentu. Nabi Muhammad mari bukan hanya untuk diletakkan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita sanjung, kita puja, kita bukan. Tapi Nabi Muhammad datang ke dunia adalah untuk uswatun hasanah, sebagai ikutan yang paling baik. Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Nabi mu kena ambil, mu kena ikut ajaran dia. Dan apa saja larangan Nabi kita kena lawan, kita kena tinggalkan. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya kagum Nabi, satu ketika mereka boleh lawan Nabi. Masyarakat jahiliyah dulu diketuai oleh Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka sangat kagum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga gelarannya Al-Amin. Al-Amin, sama Al-Amin sini, Al-Amin. Siapa Muhammad? Al-Amin, bagus Muhammad. Tak ada manusia lah paling amanah, tak ada manusia lah paling baik. Sebut nama Muhammad jalan, mesti kalau lalu kedai tuan-tuan, duduk kat tuan-tuan ni rasanya makan free semua lah. Muhammad, mari minum ni, free. Mari, tak bayar. Tak bayar dah. Orang lain dah bayar dah. Nah, macam saya lah, tapi bukan di sini kena bayar, orang tak kenal. Nah, Nabi lalu kat kedai ke apa, Muhammad. Orang tanya, macam mana perangai Muhammad tu? Ya Allah, Muhammad ni baik. Muhammad ni kalau orang Kelantan sebut juruh. Tahu juruh? Tahu tak ada orang Kelantan di sini. Nah, orang Kelantan ni jangan main-main tuan-tuan. Dia kumpulan 03 tu. Dia dapat menguasai seluruh Malaysia, Sabah dan Sarawak. Geng dia, geng 03. Nah, ni geng yang paling besar sekali. Orang duk kira 08 bunuh orang, dia 03 tak bunuh orang, dia kuasa masjid. Kepala 03 Tok Guru Ni Aziz. Sebab tengah dia 03. Nombor lahir 03, lepas tu nombor IC dia. Jangan main-main. Saya 03. Nah, jadi orang Kelantan ni 03, orang Pahang 06. Orang Johor 0 berapa? Johor 0 berapa Johor? 01. Tu dia. Yang paling gede beg 03. Jaga baik. Sebab tu tuan-tuan, kalau disebut bahawa Muhammad, tak ada manusia yang nak persoal dan pertikaikan Muhammad. Tak ada. Nah, sebab mereka memang kagum.
Abu Lahab dulu tuan-tuan lahir Nabi, seronok dia ambil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa pergi tawaf keliling, aku ada anak saudara, dia bebaskan beberapa orang jariah. Sukanya dia dengan Muhammad. Lagi pula dia putih serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang sebut Rasulullah, serupa Abu Lahab ni. Comel, anak saudara aku, dia kata. Nah, tetapi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kenabian. Bila Nabi menerima kenabian, Nabi panggil semua. Ringkas cerita. Bukan maulud Nabi ni. Tapi Nabi ni, kita ingat ke dia setiap detik denyut nadi kita. Kita ingat ke Nabi bukan hanya mari 12 Rabiul Awal. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan bangun pagi, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sekadar mana yang tuan-tuan mampu. Tuan-tuan lupa sesuatu, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan duduk di mana-mana, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan buat apa pun, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Buatlah apa pun. Orang yang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk atas dunia ni yang paling dicintai oleh Allah ialah Nabi Muhammad. Kita mencintai makhluk Nabi, makhluk yang dicintai oleh Allah, Allah mencintai kita. Sebab tu orang mukmin apabila dia mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad, kita kena cinta Nabi Muhammad, kita kena kasih Nabi Muhammad. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman sangat cinta Allah Subhanahu wa taala. Apabila Nabi mendapat pangkat kenabian, dikumpulnya manusia, diceritanya bahawa sana percaya dah aku cakap ini, aku cakap tu, semua orang percaya belaka. Tak ada persoalan langsung. Takkan kau nak menipu kami Muhammad? Deh. Al-amin. Tapi apabila Nabi kata, sembahlah Allah, angkatlah aku sebagai Nabi pesuruh Allah. Allah telah mengangkat aku menjadi Nabi, mengajak kamu supaya meninggalkan sembahan-sembahan berhala, tinggal syirik-syirik kamu, tinggal undang-undang kuno kamu, kembali kepada undang-undang syariat Allah Subhanahu wa taala, sembah Allah. Ya Allah, tabat ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Kamu kumpulkan kami hanya nak menceritakan benda ini. Selalu. Baru ustaz nak mengajar. Ustaz ni hampir betul. Nah, kalau benda ni nak cerita aku dengar lama dah. Muhammad mu nak cerita bahawa tinggal sembah Allah, kamu mengangkat kamu sebagai Nabi. Muhammad mu nak apa sebenarnya? Kamu nak apa? Sebab tu Allah balas tuan-tuan. Abu Lahab di antara manusia yang memuja Rasulullah. Bangga dia kerana orang puji anak saudara dia. Kata riti dia suka sangat. Tapi apabila Nabi ajak kembali kepada syariat Allah, yakni syariat sembah Allah Subhanahu wa taala, tabat, manusia yang pertama kata kepada Nabi, celakalah engkau Muhammad. Itu yang Allah kata dalam Al-Quran, tabat tiada abi lahabim wa tab. Celaka kedua belah tangan Abu Lahab. Allah balas dengan celaka juga. Ayat ini kekal abadi sampai ke kiamat esok. Karena manusia yang mengatakan bahawa Muhammad ini celaka. Waktu tuan-tuan kita ni, hidup kita dengan Nabi. Kasih dan cinta kita hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru ni digombok, ada seorang ustaz tak tahulah Syiah kali. Dia kata
mengucap sebut Nabi ni dalam semayang je wajib. Siapa yang sebut luar pada semayang bid'ah. Ni ustaz gila babi mari mana tak tahu ni. Minta maaf dah. Saya gitu sikit, gila babi sebut sikit. Kalau tuan-tuan terkejut beruk, minta maaf lah. Beruk pula, babi pula. Nah. Adakah kata bid'ah sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya cuba cari nama ustaz ni tak jumpa lagi. Apa nama ustaz ni? Belakang parang apa nama dia? Mari duk nak mengajar sebut Nabi dalam sembahyang saja wajib, di luar adalah bid'ah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kalau boleh nak hidup sebut nama Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat Nabi seorang, dia ni kuat zikir, kuat wiri. Subhanallah, Masya Allah, la hawla wala. Habis. Sebut ni biasa bagi mereka. Satu hari dia bertemu Rasulullah. Ya Rasulullah, macam mana aku nak sebut namamu ya Rasulullah? Aku nak ingat namamu macam mana? Allah Nabi kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alami innaka Hamidum Majid. Oh gitu ya Rasulullah. Aku nak sebut namamu sepagi. Contoh. Rasulullah kata bagus, lagi banyak lagi baik. Kalau gitu Rasulullah, aku nak sebut namamu sepetang. Bagus, lagi banyak lagi baik. Kalau gitu Rasulullah, sampai malam aku nak sebut namamu. Bagus, lagi banyak lagi baik. Kalau gitu aku sebut namamu sepanjang hayat aku. Kamu adalah ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Batu tuan-tuan susah kalau kita nak ucap Allahumma salli ala Muhammad sepanjang hidup kita. Dalam seharian kita. Kita boleh bercakap banyak, kita boleh makan banyak, kita boleh hisap rokok banyak. Silap. Mak rokok kan. Nah. Rokok kita tak boleh tinggal. Sebab rokok ni tidak sunnah Rasulullah. Tuan-tuan nak isak-isak lah, jangan minta duit saya sudah. Nak isak-isak lah. Tapi Allah tanya esok sebab apa mu isak rokok? Jawablah. Nah, sunnah Rasulullah. Hai, jangan. Nah. Jangan. Tapi makna benda lain kita boleh buat. Mengapa selawat kepada Nabi kita tak boleh buat? Mengapa tidak hidup kita itu hanya sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta Rasulullah? Sebab tu tuan-tuan dia kata aku nak sebut namamu ya Rasulullah sepanjang hidupmu adalah ahli syurga, masuk syurga lah. Sebab tu kalau nak sebut panjang, supaya tadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak sebut biasa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak sebut pendek mat. Buatlah kalau pandai. Mandai-mandai pula. Mananya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ni, orang yang puja Rasulullah ni. Batu saya tak berapa suka. Tapi saya ada hujah. Saya tak suka orang beragak-agak, tuan-tuan. Orang beragak dia kena ada syarat. Kalau mu hanya hari tu baru nak beragak, hari tu baru mu nak selawat ke Nabi, hari tu mu nak berkumpul di stadium subuh pun tak semayang, hari tu kamu nak sebut nama Nabi, tak sah lah. Mu beragak hari tu beragak Abu Lahab. Understand? Mu beragak Abu Lahab. Sebab mu ingat hari tu, selepas tu mu tak ingat ke Nabi dah. Mu tak pergi sembahyang Jumaat, mu tak pergi masjid, mu tak pergi belajar ilmu. Hari tu yang baru mu nak rasa Allahumma. So, bukan kerana nak selalu ingat ke Nabi pun seronok selawat. Sallallahu ala Muhammad. Tu je dapat nasib buku. Nipu kau orang gitu. Buat apa-apa nasib buku. Buat apa-apa topi. Buat apa-apa t-shirt. Macam itulah perangai. Faham tak faham? Itu ilmu senyap dia panggil. Silent. Ceramah silent namanya. Itu perangai. Nah. Maknanya tuan-tuan kalau hanya itulah kamu buat.
perarakan kamu adalah perarakan Abu Lahab. Tapi kalau kamu beragak hari itu, hari lain kamu sebut nama Nabi. Selepas itu kamu cinta Rasulullah. Kamu hidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kamu. Kamu dirikan sunnah dalam kehidupan, dalam suasana rumah tangga kamu. Perarakan itu namanya wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar agama Allah lahir daripada sifat takwa di dalam hati. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah sebut dalam Al-Quran, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu kasih kepada ibu bapa kamu, kamu kasih kepada anak-anak kamu, kamu kasih kepada saudara-saudara kamu, kamu kasih kepada isteri-isteri kamu. Tak apa kau sebut banyak isteri ni. Ada orang jangan sebut banyak, dia kata. Kepada isteri-isteri kamu, kepada kaum kerabat kamu, harta yang kamu cari, pangkat yang kamu ada tu, mana kuat harta yang kamu cari, perniagaan yang kamu takut rugi, rumah yang kamu sayangi. Kamu cinta 8 perkara ini lebih daripada Allah, Rasul dan berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Akan datang perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni al-bala. Sekiranya kamu kasih, tapi tuan-tuan, kalau orang tanya, "Kamu kasih tak sama bapa?" Kasih. Kasih tak kepada isteri? Siapa tak sayang bini woi? Coba tuan-tuan kacau bini aku. Aku tembak nanti. Sayang. Sayang. Nah, siapa tak apa kau saya dibagi mai gini cakap macam ni kat tuan-tuan. Tak apa kau. Ini dalil. Ada. Siapa tak kasih adik-beradik, harta mak bapak, kasihlah. Tapi seandai kasih kamu itu, kamu lebihkan daripada Allah, Rasul dan berjihad di jalan Allah. Tunggu saat akan datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tidak akan dikasih oleh Allah dan tidak akan dikasih oleh Nabi. Tapi fitrah manusia menyayangi yang disebut tadi. Inilah benda yang kita paling sayang atas dunia. Inilah benda yang menjadi Tuhan kepada manusia yang tidak beriman kepada Allah. Tengok, kadang-kadang kita tengok, dia tak sayang sungguh ke mak bapak dia. Saya selalu tengok kadang-kadang orang duk makan dengan mak bapak, cium tangan mak, sayang mak, tapi tak tutup aurat. Nah, kadang-kadang kita tengok mak sayang mak, tapi pakai baju seksi. Sebab saya tengoklah. Nah, kita sanggup balik, mak dengan ayah panggil, balik mari, makmu tak sihat ni. Pukul 3 pagi mak, tak apalah kerana mak sakit. Ayah panggil, balik, makmu sakit. Kita pun balik pukul 3. Siapa gomong pukul 4.30. Selepas cium mak, apa mak, kenapa jadi macam ni? Azan subuh pukul 6, 9 minit. Telena Subuh rima. Tidak subuh gajah lagi dah. Pukul 9 bang. Kalau semayang, tak semayang tak apalah. Tak ada rasa bersalah sikit abu. Tak ada rasa apa. Sebab saya kau sanggup balik pukul 3 pagi. Cium apa semua sekali. Tapi subuh tak tahu ke mana. Semayang tak tahu ke mana. Ibadat tak tahu ke mana. Nah, waktu kadang-kadang kita tengok. Iyalah kita muka orang berjalan. Kadang-kadang sayang tu kau sayang ke anak. Tapi mengatasi sayangnya lebih daripada Allah, Rasul dan berjihad dengan Allah. Kerana kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, nak kasih kepada Nabi, bukannya peluk cium Nabi.
Ikut sunnah Nabi. Di antara sunnah saya sebut dah tadi. Lagi sunnah Allah, belajar ilmu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Belajar ilmu, pergi masjid, ngaji. Ngaji ni bukan boleh duduk depan TV ya. Depan TV ni sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu dia kena cari di masjid surah. Ni sunnah Rasulullah. Gila. Kalau malah juga tak tahu. Pergi belajar. Allah suruh pergi belajar. Walaupun dalam TV lo ni TV Hijrah, TV 9, TV 3, TV 2, TV 1, semua ada. Mau nak tengok Cina ada, India ada. Nah, hak ustaz ngajar, India ada, Pakistan ada, Arab ada. Orang putih cakap Arab ada, orang putih cakap orang putih ada. Semua ada berlaku. Tapi ilmu pengetahuan. Mu kena pergi ngaji di masjid juga. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ilmu bitta'allub wat talaqi. Ini sunnah Rasulullah. Ada orang kata saya kata, supaya ada orang kata makan nasi dalam dulang sunnah Rasulullah. Saya kata makan nasi dalam dulang bukan sunnah sudah lari pula. Dia kata mengapa tidak sunnah makan nasi dalam dulang? Sebab Nabi tak makan nasi. Nah. Dia makan apa pun sunnah belaka tuan-tuan. Tuan-tuan makan dalam pinggir sunnah. Makan dalam daun pisang sunnah. Tuan-tuan pergi Kelantan, ada satu kedai Kelantan ni makan dalam daun pisang. Orang ramai tapi dalam daun pisang belaka. Pasti tak sunnah tu. Sunnah. Makan apa pun sunnah. Dia jangan makan pisang je. Daun pisang tu jangan makan. Sebab lembu makan daun pisang. Kita tak boleh makan daun pisang. Mana boleh makan daun pisang? Maka dalam apa pun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendak menghidupkan sunnah dalam kehidupan bukannya susah. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Engkau mengetahui urusan dunia kamu buatlah kata Rasulullah. Selagi tidak bercanggah dengan syariat dan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Ni hak nak balik kepada sunnah Rasulullah. Mengapa yang kamu pening kepala, siapa sanggup sembelih anak, kerak tekuk anak, kerak jari anak? Apa bendanya? Balik pening kepala sangat. Gila semaya hajat, semaya sunnah, ambil air semaya, duduk dalam wuduk dan sebagainya. Baca Quran banyak-banyak. Tak boleh ke? Allah nak uji kita. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kita tak boleh mengaku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diuji oleh Allah, tuan-tuan. Kalau bos takat semaya subuh mari tak ada masalah. Oh, saya beriman. Sebab apa? Sebab saya dah sembahyang dah. Belum tentu apabila kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya masuk syurga dah lah, saya semaya tak berhenti-henti. Allah sebut laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Bukan dikira kebajikan yang sebenarnya hanya kamu menghadap ke timur dan ke barat. Akan tetapi kebajikan yang sebenarnya kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ini dia. Sebab tu kita ni tuan-tuan duduk sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang sentiasa diuji oleh Allah. Mengikut tahap kita setara mana kita mampu berhadapan dengan ujian Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu banyak sangat ujian dia. Nabi dulu ceramah mengajar tuan-tuan baling orang dengan batu ya. Di Taif, kampung dia, kampung daripada kecil sampai ke besar. Orang kampung semua kenal Muhammad ni baik. Tapi bila pergi ajak seru kembali kepada Allah, puak-puak kafir di sana suruh budak-budak baling dengan batu. Darah Nabi bergegar melekat di langit. Setiap darah yang menitik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegar melekat di langit. Nabi sampai di Masjid Dagu, saya sampai di Taif. Duduk Nabi, temenu Nabi. Tak ada sikit dalam hati dia kesal, sedih, tak ada. Cuma malaikat turun Muhammad. Jibril turun tengok Nabi, tengok Allah, darah Rasulullah. Izinkan aku ambil batu-batu ni, aku balik atas kepala dia. Tapi Rasulullah kata, biarlah puak-puak dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia tidak buat gini ke aku. Kalau kena saya, mampus puak-puak Taif.
Aku nak pergi ngajam balik ke batu. No way man, tak ada ruang. Mereka ambil batu tu, hempak atas kepala. Padahal aku tak boleh jadi nabi. Kita tak layak jadi nabi. Nah, sebab kita dendam. Orang kata kita belamuk. Dia ni siap esok. Siap esok. Siap esok. Nabi dok. Baliklah. Saya mengajar 20 tahun dah balik Mesir. Walaupun umur saya baru 22. 22 kali 2 plus 4. Jangan kira. 22. 20 tahun balik tuan-tuan. Tak pernah lagi orang balik dengan batu ke. Balik dengan kursi. Duk nanti juga kursi balik. Tak pernah tuan-tuan. Cuma orang kata ustaz tak boleh ngajar dah. Orang kena sekat. Alhamdulillah. Tempat lain ada lagi. Nah, ustaz tak boleh ngajar di sini. Pihak AJK tidak membenarkan ustaz mengajar. Alhamdulillah. Saya pergi tempat lain pula. Tak boleh mengajar belakang. Gimana tempat ada tuan-tuan. Surah balasah mana. Tapi ini adalah sunnah Rasulullah. Allah uji kita pening kepala sekejap. Allah serabut apa semua. Tak kalah sampai bunuh anak. Tak apalah. Saya mungkin kerana asbab dia ni yang saya nak tariknya bahawa tuan-tuan, kita tak boleh lari dengan Quran. Baca Quran. Selawat banyak-banyak. Sebab bila kita ni, style kita, bila kita terima musibah, baru kita nak dekat dengan Tuhan. Masa kita senang ni, kita tak dekat dengan Tuhan. Ala kadar, biasa. Bila mari bok, Allah semaya tak berhenti-henti. Allah, ya Allah, aku terima musibah, ya Allah. Gak Allah ambil masa sikit. Dia nak bagi, kalau dia nak bagi, ambil masa sikit. Manusia nak tajam, dia nak cepat. Bila nak cepat, ya Allah tak selesai lagi kok. Sebulan dah aku doa, aku semaya tak berhenti-henti, aku doa. Kenapa Tuhan tak bagi lagi kat aku ni? Dia nak. Padahal Tuhan nak bagi bulan depan, dah tak semua. Tak boleh. Tuhan sangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah ada sangka buruk dengan Allah. Allah tak bagi. Aku semaya hajat dah, aku baca Quran dah, aku apa. Mengapa bahasa senang dulu kamu tak baca Quran? Mengapa bahasa senang dulu kamu tidak dekat dengan Allah? Mengapa dalam susah baru nak dekat lebih sikit pada Allah? Sedangkan orang yang sudah jauh, orang yang sudah senang dia dekat dengan Allah, bila mari dalam keadaan musibah, mereka tenang berhadapan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, masyarakat Melayu kita. Rogo budak umur 2 tahun. Tengok anak 2 tahun pusing, gila babi betul. Jahat. Saya hari pertama dengar meleleh air mata tuan-tuan. Budak 2 tahun sebab saya ada anak. Anak saya yang bongsu daripada isteri yang pertama dan terakhir. 2 tahun. Duk berlari, kuduk. Apa ada pada budak ni? Berok pun aku yang basuh. Berok, tengok dalam pampers, cium lagi. Allah berok, tengok. Berok, cium. Anak 2 tahun. Dah korang yang tak tahulah hati binatang apa ni. Rogo depan belakang, liwat lagi. Allah. Nah, ni duduk dalam negara yang sentiasa aman. Nah, aman. Di Muar, budak 10 tahun, rogo, liwat, hiri, Cik Mek Donde. Cik Mek Donde tahu Cik Mek Donde? Kemaluannya. Orang Kelantan, Cik Awal Donde ni, hok jatah, hok lagi. Cik Mek Donde ni, hok retina dia panggil. Jadi maknanya tuan-tuan, hiri, dah lah rogo, dah lah liwat, hiri kemaluan pula. La ilaha illallah. Walau macam mana pun Malaysia adalah negara aman. Aman belak parang dia. Sebab apa? Sebab tinggal syariat Allah. Pengalaman saya nak sebut, saya di Brunei seminggu. Nah, pengalaman saya seminggu di Brunei. Orang Brunei ni tuan-tuan. Orang Brunei ni kalau nak banding dengan tuan-tuan ni. Minta maaf kalau ada orang Brunei sini. Mari duduk sini tu okey lah. Nak mengaji setahun ni, tak ada. Kalau ramai setahun ni, Ismail kamu turun. Ismail kamu turun. Hak duk soho dalam TV, semua tu turun. Seraman ni ya. Saya pergi disambut oleh imam.
Imam kata, Ustaz, hari Jumaat ni Ustaz bagi kuliah boleh? Oh, no problem. Siapa hari Khamis? Ustaz tak boleh, Ustaz. Tak dapat permit. Tak apalah, saya menghargailah negara dia tu. Alasannya kerana saya tidak sahur dalam TV. Tak sahur. Saya cakap dia, saya sahur di langit. Dia kata langit tak kira, tak boleh ambil hal. Tak boleh ceramah lah aku. Duduk seminggu tu kira tak ada mengajar. Allah beku tu gak. Kira tak tahu nak buat apa. Tak apalah. Tapi saya berhadapan dengan masyarakat. Boleh duk cerita lagi lah. Personal touch dengan agama, alhamdulillah jugalah. Dengan orang Brunei ni. Orang Brunei ni tuan-tuan. Kalau nak mengaji sekarang ni, nak duduk dalam masjid apa. Tak ada. Anak saudara saya duduk 3 tahun di Brunei. Pensyarah Universiti Islam. Dia duduk sebelum dia pergi ke Brunei ni. Dia duduk di Pekan Pahang. Nah, dia duduk sana manusia sibuk. Malam mengajar, siang duduk jaga mak tahfiz, malam mengajar, malam balik pukul 11 12. Pergi Brunei 3 tahun tak boleh mengajar. Nak mengajar apa tak reti. Duduk 3 tahun, tapi tak apalah dia hafiz. 3 tahun dia duduk, setakat saya pergi baru ni 3 tahun. Anak dia malam-malam duduk dengan anak, dia ajar anak dia menghafaz Al-Quran. 12 tahun dah ada 10 juzuk. Selama dia kata duduk 3 tahun, anak-anak alhamdulillah boleh hafal Quran. Nah, selepas saya pergi baru tu imam tahu, ambil dia mengajar di masjid. Saya pun mesej dan call dia. Saya tanya macam mana hak mengajar sana. Dia suka. Ramai ustaz, dia kata. Alhamdulillah 10 orang. Nah, tapi dia doa lagi lah, minta-minta mudah-mudahan ramai lagi lah di masjid ni. Nah, di kampung apa, Terudung, apa gitulah. Terutung, gitulah. Tak erti Nah, dia kata ramai 10 orang. Tu pun tak tahu lagi. Termasuk tak kira hak tidur. Kalau hak ngaji betul berapa orang aja. Hak tidur banyak. Batu orang kata kalau nak cari orang sakit, cari hospital. Nak cari orang tidur, cari masjid. Tak apalah. Tapi masyarakat dia nak hudud. Walaupun dia orang ni tidak adalah pengajian macam mana sangat tuan, tapi masyarakat dia nak hudud. Saya tanya, mengapa tuan suka hudud? Dia kata kita percaya kepada pemimpin. Kami percaya raja kami. Mesti dia nak buat itu adalah untuk masalah rakyat dia. Sebab dia orang baik. Mesti dia nak baik kepada rakyat. Walaupun masyarakat di sana tidak banyaklah ilmu, tok guru, tok alim, tok lebah mengajar kuliah subuh macam kita ni. Tak boleh kira cuti. Ada je kuliah subuh. Cuti hari Sabtu, kuliah subuh. Itu memang ada. Cuti hari Isnin, kuliah subuh. Cuti hari Selasa, kuliah subuh. Orang panggil gila dah orang Melayu. Orang kita ni gila nak mengaji. Ustaz gila nak mengajar. Kedua-dua masuk syurga. Nah. Jangan tuan-tuan seorang gila, aku pun gila juga. Ada. Duk cari ni bulan 2 ni setakat 28. Cari ada tak cuti bulan 2? Oh, tak ada cuti. Tengok bulan 2 tengok sikit sebab nak kuliah subuh ni. Orang nanya saya, ustaz ada lagi kosong bulan 2? Tak ada dah. Entah carilah bulan 2 ni mana ada cuti-cuti, duk cari. Tak ada. Tunggu bulan 3 lah. Maknanya tuan-tuan di sana raja dia nak kepada hudud. Tuan-tuan pergi Play Store tu, dalam Play Store tu, coba installkan nak baca kanun jenayah syariah dia. Install. Perintah kanun. Bagi Play Store tu perintah kanun dia ada di situ. Undang-undang jenayah syariah di Brunei. Saya duduk di Brunei, bercakap dengan dia orang. Cuma dia orang ada seorang dua cakap, kita boleh terima, tapi takut-takut jadi macam Saudi. Saudi ni memang ada hudud, pancung orang semua tuan-tuan, kerak kepala semua. Tapi orang bawah lah.
Orang atas nak main tino, nak minum arak, nak bawa gewe. Tahu gewe? Tino lah tu. Lagilah. Tak kena hudud. Tapi orang bawah siap. Pancung kepala. Di Saudi. Nah, di Saudi. Cuma kami takut gitu ya dia kata. Kami takut di Brunei berlaku gitu. Saya kata dok, insyaAllah. Dia kata insyaAllah. Masyarakat kita nak hudud. Pemerintah tak nak hudud. Macam mana nak suruh pemerintah terima hudud? Tukar pemerintah. Understand? Itu cakap gitu je lah. Kalau betul-betul cakap, tukar. Paling mudah kita bercakap. Nah, maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Satu cerita di Brunei saya lah. Beg galas belakang ni. Kita letak dalam kereta lah. Tak letak dalam bonet. Anak saudara saya pun bagi kereta Estima buruk dia tu. Kita gomor kereta Estima dia. Kereta Estima ni tuan-tuan. Kalau satu tangki lah tuan-tuan yang ada kereta Estima. Berapa penuh taki? 130 dia. Brunei tuan-tuan tahu berapa? Siapa boleh jawab betul, tepat, saya bawa pergi Brunei free. 1, 2, 3 cukup. Lebih-lebih. Aku guna sungguh, aku kena bayar. Ada. Berapa Haji? Setakat Haji rasa lah berapa? Satu tangki dia tu. 50 ya. Tak weh, 15 riyal. Saya bila bubuh minyak 15 riyal rasa nak menikah dengan orang Brunei lah. Dia kata ada syarat kena jadi pangeran muda. 15 ringgit minyak tuan-tuan, ya Allah. Ada bukti ada, saya ambil gambar letak dalam ni. Cakap dia kita ada bukti. Tunjuk kau kan. Nah, 15 riyal, 14 riyal 51 sen. 50 sen lah. Sebab dia ada lagi minyak dalam tu. Saya gomor seminggu, bubuh sekali. Buat jalan jauh. Saya tanya anak saudara saya, bubuh minyak seminggu, sebulan berapa habis minyak biasa? Dia kata habislah dalam 60 ringgit. 60 ringgit sebulan minyak. Yalah dia berjalan tak gimana mau ke universiti. Enggak nak Brunei nak ke jalan mana? Nah, tak suruh kita. Dah. Dia muka negara kecil. Tak apalah. Lepas tu saya duduk di rumah, dia balik. Dia balik tung gas. Saya tanya, berapa hak tung gas ini? Dia kata, teko. Dia kata, main teko juga. Saya pun cakap, 20 riyal. 10 riyal dia kata. Tapi cuma tuan-tuan jangan convertkan duit Brunei dengan duit kita. Jangan. Kita kira kita duduk Brunei. Kalau nak convert berat orang Brunei. Ni 10 riyal kalau banding dengan Malaysia. Berat tak ada orang begitu. Supaya kita tak apalah minyak murah lagi Malaysia kalau banding dengan Indonesia juta-juta. Jadi tak lawan semua, benar dia semua. Situ semua. Dok gitu kalau nak banding dengan Indonesia, mampu pergi kita. Baik kerja kita, minyak murah kalau banding dengan Indonesia. Indonesia berapa? Belah-belah juta. Kita kira negara dia, duduk dalam negara dia. Nah, bila duduk dalam negara dia, maknanya bagian dia tertemu. Saya pergi pasar malam dia. Pergi pasar malam tuan-tuan tengok makan nasi katok seria. Dengan ayam katok berapa dia bahasa dia tahu. Lepas tu saya pergi tengok pasar malam dia tu makan nasi seria. Serupa saya ni petang waktu zaman bulan Ramadan. Telio, tengok ni telio tu. Habis telio belaka. Tak fikir dah duit Brunei, duit Malaysia. Kira seria, beli. Makan. Buat balik letak, makan ramah-ramah. Tak habis. Tomok. Tengok seria. Brunei tu. Masyarakat dia ada personal loan. Nak beli rim, personal loan. Rim kereta, personal loan. Nak beli handphone, personal loan. Nak menikah, personal loan. Saya cuba apply, tak boleh. Gatal betul Ustaz. Tak boleh.
hidup dia personal loan. Habis personal loan, buat personal loan lain pula. Tak ada secret berapa dia tahu? Secret tak ada apa. Duduk Brunei. Tuan-tuan yang rahmat Allah, berkat negeri Brunei. Raja dia nak sangat buat, laksanakan hukum hudud. Sebelum aku mati, aku nak tengok rakyat aku duduk dalam hudud. Bulan 4 ni, rakyat dia orang perempuan kena semua pakai tudung labuh belaka. Ada kawan-kawan pergi ke sana, dia pergi menego bawa tudung labuh. Laku. Saya kalau tahu saya bawa tudung labuh pergi jaga. Lah ni puak-puak dia jangan main. Seksi, hok comel, hok bulu mata, macam kartun ada deg. Tapi mari bulan 4 ni dia berubah lah. Maknanya hukum Allah tak semestinya diberitahu sore-sore kepahaman sore-sore. Bila pemerintah nak, pemerintah buat, rakyat akan ikut. Tak perlu kepada kefahaman setiap manusia, setiap rakyat, tak perlu. Allah, tuan-tuan gerti tak GST? Kita tak tahu GST, tapi dia boleh iklan dalam TV. Siapa kita tahu? GST rupanya haram. Subuh Mesir. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, GST kita tak reti. Kita pun tak tahu apa dia GST, cukai dengan rakyat ni tuan-tuan. Pemerintah ambil cukai dengan rakyat adalah haram. Tuan-tuan baca kitab Al-Kabair. Kita Al-Kabair mengambil cukai daripada rakyat adalah haram. Kecuali masalah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Rakyat itu sendiri. Cuba cek. Sebab tu saya tak boleh mengajar dalam lembaga hasil dalam negeri. Dia suruh saya mengajar kita Al-Kabair. Orang gibak cukai. Cukai haram. Aku tak nak kata halal, boleh. Tak boleh. Nah. Berat. Cukai ambil sana, ambil orang kaya, ambil sikit, tak. Haram. Nah, tapi apa yang boleh cerita kepada rakyat tentang GST? Rakyat tak faham apa satu. Kapu apa reti apa ni orang kampung. Tapi boleh buat, boleh iklan. Mengapa hudud tak boleh nak iklan dalam TV? Curi kat tangan. Gak siapa kat tangan ni, gapo dia kat tangan ni? Bukan curi 20 sen, bukan kat tangan, curi selipar di masjid. Curi selipar ustaz pula. Kena kat tangan juga kau. Allah ustaz halal ambil lah. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masyarakat di sana, masyarakat yang hidup dalam sunnah, walaupun mereka tak erti sebenarnya, mereka tak pandai. Kadang-kadang kita cerita ke orang ni, tuan-tuan, ini sunnah, apa itu? Ini ajaran Nabi, ini ada dalam Quran. Oh, adakah? Sampai satu saat saya nak cerita satu benda tuan-tuan. Minta maaf saya nak sebut. Kadang-kadang saya jadi bukan riak. Saya cakap, Haji, saya hafiz. Saya hafaz 30 juzuk Al-Quran. Saya guru hafiz. Iya. Kebetulan di Mesir tu ada 2 orang. Seorang guru saya, Syekh Zaharuddin. Masyarakat Brunei memang hormat ke dia. Guru saya. Ada seorang anak murid saya, orang Brunei memang hormat ke dia. Bila sebut nama orang ni, orang Brunei, oh kenal itu guru hafiz ni. Dia tu anak murid aku. Sampai tahap saya kena banggakan diri. Saya hafiz, saya hafal 30 juzuk. Saya tidak tipu lillahi ta'ala. Baru dia percaya. Tu pun nasib baik tak tanya lagi mana si J Hafiz. Berat tuan-tuan. Tapi puak-puak dia nak kepada hudud. Tak takut hudud. Sebab puak-puak dia tak curi. Serupa saya beg galah kita ni, beg belakang ni. Kita letak dalam kereta tuan-tuan. Kalau di Malaysia ni, beg hilang, cermin pecah, kereta-kereta pun hilang. Di sana saya letak, saya marah kat kawan saya selalu. Jangan letak beg. Dia kata tak apalah. Letak. 2, 3, 4 kali tuan-tuan kami pergi makan, tak pernah pecah, tak pernah hilang beg. Hari terakhir Allah nak uji saya juga. Estima buruk ni dia tak boleh tutup pintu. Saya pun tak tutup pintu. Saya keluar beg-beg 2 beg. Jadi duit Brunei ada jugalah dalam tu. Dalam beg sandang tu. Bukan tersorok letak di kursi belakang. Kalau orang lalu tengok beg, ambil beg, habis. Jadi saya letak. Saya keluar daripada kereta, Diamonding dah keluar, saya tak tutup pintu kereta. Kami pergi makan, kenyang apa, habis rokok sekotak apa semua isap.
Nah, sudah tu baru mari. Orang kata, ustaz, kereta tak tutup. Pintu kereta tak tutup. Saya, ya Allah, lah, dah, sudah dah lah. Balik naik kapal laut dah lah kali ni. Dah nak beli tiket. Duit Brunei dah lah tu ni. Jangan duit Brunei ni tuan-tuan. Kita dia RM1, kita RM2.26. Nah, RM2.26. Duit kita. Tapi saya pergi tengok, beg ada. Oh, hebat. Maknanya Allah jaga. Bila nak Allah jaga. Serupa masyarakat kita tuan. Ini masyarakat kita kaum muslimat duk tengah sujud, orang boleh pergi ambil beg. Orang curi lah ni tengah orang sujud pun dia tak kira dah. Tak apalah tidak tuan-tuan lah. Muka tuan-tuan ni tidak lah. Tapi budak-budak. Mana budak-budak buat kerja lagu ni. Anak-anak. Kadang-kadang anak-anak orang masjid, anak-anak orang surau. Nah. Anak-anak orang masjid, anak-anak orang surau. Anak-anak orang buat kerja lagu tu. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, baliklah. Sebab tu saya sebut dulu. Balik kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik kepada cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa pun kita kena ikut sunnah Rasulullah. Tuan-tuan jangan kira sunnah Rasulullah ni pakai serba sama besar baku, tasbih sama besar kepala lutut. Bau sunnah. Serba sama besar baku macam orang arkam tu. Tasbih sama besar kepala lutut, sakup pula. Itu bukan tok guru, itu sifu nama dia. Nah. Bukan itu sunnahnya. Ni macam tuan-tuan ni duk pakai kain plekat daripada muda sampai ketua. Mana pernah Nabi pakai kain plekat? Dah lah pakai kain plekat, baju Melayu. Nabi pun tak ada mana baju Melayu, Arab belaka. Dah lah pakai, bukan pakai piah, sokok, sengit pula. Nah, oh jangan baju Melayu, kain plekat, sokok, sengit. Zaman dulu pakai kuk lagi. Nah, pakai kain plekat, pakai kuk. Oh, kemah dah tu. Sengit tu. Ada. Pak tidak sunnah ke? Tak sunnah, sunnah. Walaupun dia pergi mana mempertahankan kepelekatannya itu. Saya pernah bawa pergi Mesir lah. Mesir ni tuan-tuan, orang pakai kain pelekat aib tahu. Dia tengok. Jangan. Saya sampai kawan tu pakai kain pelekat dalam masjid Al-Azhar. Saya tak tahu duk alik dia. Malu aku. Tapi dia jaga pelekat dia, tak dia tak tahu ada. Ya. Macam saya pergi Palestin baru ni. Saya masuk Baitul Maqdis. Masuk negara Israel. Ada hamba Allah ni dia sapa di Jordan. Dia nak semayang asar. Gak dia jenis jaga pelekat dia. Dia cari mana-mana dia buka kain pelekat tengah-tengah orang. Alik tia lah, alik ni tak nampak, alik ni nampak. Kak kita duduk huru. Gak dia rupa memang super arak sikit. Jadi dia cari surau bila turun dalam airport tu nak keluar. Jadi tak ada surau. Surau ada di luar. Jadi dia ni kira pergi keluar. Jadi saya takut budak di luar tu tak kenal dia. Tapi budak luar tu bila kita keluar, macam mana boleh kenal dia? Sebab dia pakai kain pelekat. Rupa dia arah. Tapi kerana boleh kenal, budak tu boleh kenal sebab dia pakai kain pelekat. Tak ada orang dalam dunia ni pakai kain pelekat seperti orang Malaysia pakai. Dan nak ceritanya sunnah Nabi kan tak? Sunnah. Nah, sunnah. Supaya kita duduk di rumah. Balik ke rumah, tengok isteri. Renung isteri. Rasulullah suruh tengok isteri. Tak, pegang tangan dia. Allah dulu saya pegang awak licin. Lah ni keduk wood. Nah. Gugur dosa suami. Itu kalau seorang, kalau empat. Empat pegang. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat apa pun sunnah. Alah kita ni bercakap je tuan-tuan. Kita bukan takut bini, tapi bini menakut-nakutkan kita.
Saya tengok Felixia. Tuan-tuan kenal Felixia? Felixia ni Cina, kafe, tak ada hidayah lagi, pakai tudung, pakai jubah. Allah tuan-tuan comel. Dia ni model playboy. Bayangkan kalau model playboy ni dia tunjuk habis tuan-tuan. Dia tunjuk kau habis. Tapi lah ni dia pakai tudung, pakai jubah. Dia menunggu hidayah Tuhan ya sekarang. Enggak siapa nak bimbing. Ustaz lah. Nak agak ketua-tua tak boleh dah homo tuan-tuan ni kira out. Nah, saya cakap dengan isteri, saya kata kalau siapa nak bimbing kalau tidak abang yang bimbing. Isteri saya cakap apa? Pergilah kalau nak kena kerak. Saya cakap marah kau. Tak, saya kata pergilah tapi kerak. Tu yang tidur malam tak lena tu. Takut dia kerak telinga, kerak kaki. Jangan tu orang tena ni pasal dia perangai dia ada. Nah, saya kesian Felixia ni. Siapa yang nak bimbing? Ada nak agak ketua-tua tak boleh, mana boleh. Nah, belawai lah kita. Waktu Zulaili tampung kita jangan main-main. Okay. Saya nak sebut benda ni bukan hanya kita nak suka-suka. Tapi kita balik kepada sunnah Nabi. Jangan merasakan bahawa sesuatu yang kita buat itu tidak sunnah. Sedangkan tuan-tuan buat apa pun nak atas dunia ni selagi tidak bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dikira sebagai sunnah Rasulullah. Sebab tu bila saya sebut orang yang pertama tadi mengapa dia sanggup bunuh anak, balik kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada barakah dia. Sebab tu ketenangan hati kita duduk dalam majlis ilmu. Ketenangan hati kita membaca ayat-ayat Allah. Ketenangan hati kita apabila kita solat tahajud. Ketenangan hati kita apabila kita dapat mengerjakan puasa kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ketenangan yang Allah bagi. Sebab tu bila kita jauh dengan Allah tuan-tuan, lagilah kalau umur-umur tuan-tuan ni nak mati esok lusa dah ni. Jangan marah. Sebab kita nak mati belaka. Saya baca kitab Sakarat. Sakarat berdalil pada ayat wajah as-sakratul mauti bil haqq. Kita ni kalau nak kira mati duduk depan ya tuan-tuan. Bila-bila masa duduk tengah seronok-seronok mati. Kita tengok dalam Facebook, dalam Facebook, dalam YouTube. Nah, kalau kita tengok orang duk tengah mengajar mati, tok guru mati tengah mengajar mati. Main bola mati, tengah-tengah sumak go mati. Tengah-tengah gusti gogang rebuh orang tu. Dia tak lama balik mata mati. Enggak belum tentu tu atau senyap mati. Saya lambat lagi kalau ikut pada logik. Moga muda lagi kan. Tapi kita tak tentu tuan-tuan. Pas masa mana kita nak ikut sunnah Rasulullah kalau nak nantilah saya tua esok baru nak ikut sunnah Rasulullah. Baru saya nak pergi masjid, saya nak pergi surau, saya nak belajar ilmu. Bila masa? Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala mematikan seseorang. Bila di akhirat nanti Allah tanya dia, "Ya Allah, mengapa kau matikan aku hari ini? Sepatutnya esok aku nak sedekah, esok baru aku nak sembahyang. Kau matikan aku tak sempat. Mu hidup berapa lama atas dunia? Aku bagi ruang kepada kamu untuk kamu mengikut sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut syariat-syariat aku berapa lama?" Ya Allah tuan-tuan. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dikira dan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu persatu. Tak lepas. Saya tak lepas. Tuan-tuan tak lepas. Yang lepas satu. Lepas satu. Kecuali Allah memilih kita bighairi hisab. Amalan kita tidak diterima oleh Allah. Sebab tu saya doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku esok di akhirat nak masuk syurga tanpa hisab. Sebab saat itu Allah tolak belakang. Tak kira habis apa yang kita lakukan dan masukkan kita ke dalam syurga tanpa hisab. Dalam ramai-ramai ni siapa agak-agaknya masuk syurga tanpa hisab? Saya.
Nah, kadang-kadang orang gorah, iyo, saya tak nak, saya nak masuk syurga tanpa hisab. Saya tak nak berhadapan dengan Allah di akhirat nanti. Ya Allah, Allah tanya, mana amalan kamu Razali? Nah, ambil ni puasa aku, ni ngajar aku, ni semaya aku, ni. Tuhan tengok semayang. Semaya pun tak kosong, belum tengok puasa lagi. Semaya pun lengoh-lengoh, semaya pun tak mana. Semaya duk garu lubang hidung, semaya duk garu telingok. Kalau lebih dahsyat, semaya pun duk garu punggung. Kerah-kerah macam orang Arab kita tengok Mekah. Duk garu punggung. Aku mana baru nak kira lah. Fatihah pun tak betul dah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sembahyang bukan main apa khusyuk. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah nak kira apa mula-mula? Allah nak masukkan apa? Sembahyang. Mana? Amalan semayang, ya Allah, selesai. Tuan-tuan, kalau nak kira khusyuk lah. Kalau macam tuan-tuan orang Melayu, tak khusyuk. Saya Arab pun tak khusyuk. Nah, dia tanya Arab mana? Arab Kelantan. Mana hujah kamu mengatakan Arab Kelantan? Seria, 2 ria, 3 ria, 4 ria. Mana ada dalam negeri yang kata seria? Kelantan. Hak lain main kupang. Apa kupang-kupang? Nah. Mananya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita buat? Doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu tanpa kau kira amalan-amalan aku. Kau lindunglah amalan-amalan jahat aku. Kau hapuskanlah amalan-amalan jahat aku, ya Allah. Kau masukkanlah aku ke dalam syurga tanpa hisab. Malunya aku di akhirat nanti kalau kau bentangkan segala amalan-amalan aku daripada kecil sampai besar. Dia tunjuk kita tengah hisap rokok dalam bilik air sambil berak. Allah tunjuk dalam CCTV. Ni hisap rokok dalam bilik air sambil berak ni. Dia tunjuk mu ni mandi telanjang bogel ni. Belum tunjuk orang lain lagi. Belum tunjuk kita melakukan kejahatan dan khianat kepada orang lain. Nah, semua Allah tunjuklah dengan tarikh dan tempoh waktu tertentu. Masa tu kita menyesal. Tetapi kalau kita sentiasa berada dalam kebaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal hasanati yudhhibnas sayyiat. Segala kebaikan yang kita lakukan akan menjatuhkan, menghapuskan segala kejahatan-kejahatan kita. Tapi perlu diingat, innas sayyiati yudhibnal hasanat. Kejahatan yang kamu lakukan akan terhapus segala kebaikan yang kamu lakukan. Ini takut. Tapi biar kita sentiasa berada dalam kebaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar tuan-tuan hidup bangun pagi dengan selawat kepada Nabi. Sedar teringat Allahumma salli ala Muhammad. Duduk bawa kereta sore Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lenguh mulut berhenti. Tak jemu, selawat tak jemu. Supa baca Quran mana ada jemu. Pukul berapa kena berhenti? 10. Oh. Kita ada baby nak tahnik. Nah, tak apa, sikit lagi. Saya nak sebut sikit. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buat segala kebaikan-kebaikan ini, kita perlu ingat satu ayat Allah yang paling gerung. Biarlah saya sebut dalam bentuk saya. Demo rasa dengan semaya demo, amalah demo rasa masuk syurga. Sedangkan Allah kata wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Aku ambil amalan, aku selidik satu kata Allah. Faj'alnahu haba'an mansura. Aku ambil amalan tadi, aku ramah-ramah jadi debu yang berterbangan. Tak ada sikit abu amalan. Tak boleh nak kira dalam neraca Allah Subhanahu wa taala. Puas hati ke? Puas hati ke kita di hadapan Allah? Sebab tu Allah Subhanahu wa taala nak sangat kita ni tuan-tuan jadi orang soleh.
orang soleh. Dalam bentuk hujah, saya nak bagi 3 perkara. Semasa kita nak mati, Allah minta kita jadi soleh. Masa kita di padang mahsyar, orang yang berada yang masuk neraka ni, dia minta dia jadi soleh. Dan hendaklah kita mencari kawan-kawan dan teman kita orang-orang soleh. Saya berhenti pukul 8. Sekejap sebab mari jauh-jauh nak mengajar setengah jam. Dah lah bayar mahal 1,000. Nah, nak suruh mengajar setengah jam, nanti dulu. Ada lagi. Sebab ni kira terakhir dah ni. Lepas ni tak tahu bila pula boleh mari. Nah, tuan-tuan, Allah sebut, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Saatmu nak mati, siapa yang nak bertemu dengan Allah, maka hendaklah kamu mengerjakan amal saleh, orang saleh. Dan jangan kamu syirik dengan Allah. Jangan kamu syirik pada Allah dengan sesuatu. Syarat 2, nak mati 2. Buat amal soleh dan jangan syirik. Selesai. Amal soleh kita. Duduk di padang mahsyar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Saya ringkaskan. Sebahagian ke syurga, sebahagian ke neraka. Ahli syurga ni dia mendapat rih, angin, udara daripada syurga 500 tahun perjalanan. Ya Allah, sukanya duduk pada mahsyar sukanya sebab angin daripada syurga, udara daripada syurga yang boleh menghilangkan segala kesusahan, kepayahan. Seronok bau syurga. Bau syurga kasturi. Selesai. Hak duduk pada mahsyar ni, hak duduk neraka ni. Allah panggil 70,000 para malaikat. Heret neraka, tunjuk depan ahli neraka. Ni neraka yang bakal kamu duduki. Sebab apa? Sebab apa yang kita Allah tunjuk neraka awal? Sebab Tuhan nak seksa jiwa dia. Tuhan nak seksa jiwa dia. Belum dia dimasukkan ke dalam neraka, Allah seksa. Ya Allah, inilah neraka. Sehingga saat itu mereka berdoa kepada Allah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Surah apa tu? Fatihah. Nah, surah Fatihah. Tahu tak tahu sudahlah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Hei Tuhan, kami dah lihat dah neraka, kami dah dengar dah neraka, kami dah lihat dah, kami dah dengar dah. Kembalilah kami ke dunia, kami nak menjadi orang saleh. Kembalilah kami ke dunia, kami duduk dekat masjid seksi 8. Dah. Kami nak duduk dekat masjid, kami nak pergi masjid semua. Dah. Kami jadi orang beriman. Dah. Kami nak jadi orang saleh. Inna muqinun, kerana kami sudah lihat nerakamu dan kini kami telah yakin. Oh, mu tengok neraka baru mu yakin. Dulu aku mengajar cabut anak-anak tekok, mu tak yakin. Ustaz ni mengajar cabut anak tekok, ada anak tekok cabut, sebut neraka. Serok tekok-tekok. Neraka, mu tak yakin. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita kata, mu tengok dah ke syurga, tengok dah. Mu tengok dah dengan, tengok dah. Mu tengok dengan apa? Aku tengok dengan iman. Sebab bila aku baca Quran, aku yakin terus. Dalam syurga ada apa? Haji, dalam syurga ada. Bila syurga, dalam syurga ada apa? Tak boleh jawab. Dalam syurga ada bidadari. Tak boleh jawab tu. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Dalam syurga ada sungai. Sungai di bawah, syurga di atas. Ada imam masjid Wiradamai gombok tanya saya, Ustaz, kalau dalam syurga ada sungai, ada buaya tak? Aduh, kau tanya buaya. Saya cakap bukan setakat buaya, bewok pun ada. Dia kata ada dalil. Ada dalil. Ma tashtahil anfus, apa saja keinginan kamu di dalam syurga semua ada. Tak tahu kamu masuk syurga nak tengok buaya, pergi Melaka lah. Dia mau nak apa dalam syurga? Cakap je nak apa dalam syurga. Nak tengok buaya, nak tengok burung, tak payahlah. Orang nak tengok bidadari. Sebab masuk syurga bukan nak makan. Tapi bila dia tengok makanan, jadi keliru. Kita masuk syurga bukan kerana lapar pun. Allah, cepatlah syurga, aku lapar ni, nak makan buah ni. Tak payah. Sebab dalam syurga bukan nak makan. Tapi Allah tunjukkan makanan tu kerana nak suruh nikmat tu. Nak rasa nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga. Masuk syurga laginya ialah kerana nak melihat
zat Allah Subhanahu wa taala. Habis. Satu lagi, kita akan cerita semula ya ni. Kita akan cerita semula tahun depan. Duduk atas dunia ni, Tuhan suruh kita cari kawan yang soleh. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan sebaik-baik teman, kawan akrab adalah di antara empat orang. Mu nak cari teman, cari teman yang paling baik, paling rapat. Minan nabiyyin was-siddiqin, orang yang membenarkan agama Allah, wasyuhada, orang yang cita-cita mati syahid mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, wassalihin, orang-orang yang saleh. Ini di antara Tuhan suruh kepada kita mengikut sunnah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setakat itulah. Saya ambil masa 5 minit untuk saya promosi barang saya sikit. Di luar saya tak tahulah kat mana barang duduknya. Saya ni ada mak tahfiz seperti mana yang tuan-tuan maklum dulu. Saya mari dah dulu. Kuliah maghrib ke apa dulu tak ingat. Saya ada mak tahfiz, saya bela 11 orang anak yatim. Daripada Kemboja dan daripada orang Melayu. Di mak tahfiz saya ni ada di Raut Pahang. Saya sebagai pengerusi, kerja saya cari dana. Jadi saya ni hari-hari duk cari piti, cari duit untuk jaga anak-anak yatim. Sebab bagi saya anak yatim ni, sampai nak beli kasut pusal pun saya kata jangan beli. Jangan suruh dia beli. Kita yang beli. Baju apa semua kita. Ini tabung saya. Bila saya mikir saya nak kutip demo, kadang-kadang mari malu juga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bagi idea kepada saya. Bila saya baca wattini waz-zaitun. Tuan-tuan, pernah tak tuan-tuan perasan? Wattin waz-zaitun. Mengapa Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun? Bila kita tengok, saya rujuk dalam kitab Mafatihul Ghaib. Fakhruddin Ar-Razi ada menyebut tentang buah tin, buah yang diturunkan oleh Allah daripada syurga. Buah tin ni tuan-tuan kena makan. Hak biji banyak tu kena makan. Dia buah yang syurga, buah daripada syurga. Rusa duduk dalam syurga dulu dia makan pucuk-pucuk tin sehingga dalam rusa tu dia panggil perut lebih. Perut lebih ni dia ada kasturi. Sebab tu syurga bernama kasturi. Bau kasturi. Misk, dia misk, bau kasturi. Tak apalah, hak buah tin tu tak ada hari ni. Hak produk tin tu tak ada. Saya nak sebut zaitun. Zaitun ni tuan-tuan, ada dalam kitab tafsir mengatakan zaitun ini adalah Palestin, Baitul Maqdis. Masa saya masuk bau ni, barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Saya bawa jemaah bulan 12 pun. Kawan-kawan, bukan jemaah lah, kira kawan-kawan lah. Saya bawa boleh masuk tengok semayang. Maknanya Baitul Maqdis dikelilingi oleh pokok tin. Pokok zaitun. Di depan Baitul Maqdis ada bukit nama Bukit Zaitun. Ulama kata adalah Baitul Maqdis. Tetapi kebanyakan ulama menceritakan zaitun ini adalah batang. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin. Pokok yang berkat. Tuan-tuan balik tengok dalam internet masing-masing, cari kelebihan pokok zaitun. Bacalah kelebihan dia. Saya nak sebut dalam kitab kelebihan dia. Saya tak pernah lagi tengok dalam internet kelebihan minyak zaitun. Tapi saya buka dalam kitab. Ulama-ulama sebut minyak zaitun ini gunalah untuk kesihatan, untuk apa-apa. Kita orang Melayu kurang guna minyak zaitun. Sampai minyak zaitun ini boleh menghilangkan ketuaan. Maknanya tidak nampak tua sangat, keduk-keduk, 1000 dah. Adalah keduk tengok macam saya. Tuan-tuan tahu berapa umur saya? Nah, ada orang kata bahawa ni dia umur 50. Dia naik tangga, lepas tu dia bawa saya lah pergi hospital. Allah Ustaz. Ustaz penat tak? Kata saya boleh tahan juga. Tak apalah Ustaz muda. Saya kata umur berapa? 50. Saya cakap, bang, abang dengan saya tak lebih tak kurang je. Tapi tidak 50 lah, tidak 50. Tapi dia kata tak kurang tak lebih pun. Setakat 2 lagi. Oh, saya ingat kat Ustaz umur 30. Nampak situ. Situ dia. Nah, jadi maknanya tuan-tuan, zaitun ini tuan-tuan nak buat apa saja kulit. Kulit, kanser dan sebagainya. Cuma saya tengok Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Sebab saya kena mikir, nak cari dana. Dia kata ambil minyak zaitun, bubur garam sikit, gosok di gigi, boleh menguatkan gigi, gusi, dan boleh menghilangkan karang gigi, boleh menghilangkan bau mulut.
Apa yang perlu saya buat tuan-tuan? Tuan-tuan, saya buat ubat gigi minyak zaitun. Saya pergi Palestin, saya pergi Jordan, saya pergi Mesir, saya cari. Saya pergi ke Kemboja, saya pergi ke Thailand, saya pergi ke Brunei. Rupanya tidak ada produk yang bernama ubat gigi minyak zaitun. Hak lain krim minyak zaitun ada. Hak ni ada, hak tu ada, hak ni ada. Tapi ubat gigi minyak zaitun tak ada. Saya cari search di Olive, syarikat orang putih. Dia buat produk habis minyak zaitun. Saya cari kok ada produk ubat gigi minyak zaitun. Tak ada tuan-tuan. Akhirnya saya pergi jumpa kilang. Bicara dengan kilang orang Melayu. Orang kilang tu. Nah, saya bincang dengan dia. Dia kata, payah ustaz, air campur dengan minyak. Saya kata, abang kena fikir juga. Abang kena selawat banyak-banyak. Benda ni benda sunnah. Abang kena buat, ada benda ni ada dalam Quran. Akhir tuan-tuan dia buat sana, dia buat sini. Jadi ubat gigi minyak zaitun. Pertama dalam dunia. Ubat gigi minyak zaitun. Minyak zaitun ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak beli ubat gigi saya pun tuan-tuan ambil minyak zaitun pagi-pagi gosok. Cuma yang baru ni di Brunei, saya juga nak tampar dia. Dia tanya kalau macam saya tak ada gigi ni tumbuh balik ke? Asyik baik di Brunei. Kalau Malaysia aku karate dah dia. Ada saja gurau je lah. Dia pun bergurau, dia sokor je. Dia kata kalau guna ubat gigi tuan ini boleh tumbuh gigi saya ke? Saya kata tak tahulah, jawab sendirilah. Tak ada nak gurau kita gitu. Ada. Tapi maknanya tuan-tuan, itulah produk saya yang ada di belakang. Sebab tu saya sekarang ni, semalam saya pergi ke satu kedai Arab. Cakap Arab dengan Pak Cik tu. Saya tanya dia, Pak Cik, ada tak minyak zaitun daripada Syria? Dia kata, aku tak ada. Tapi kau ambil Lubnan ni lah, dia kata. Lubnan. Saya duk rasa Syria dengan Palestin bagus. Dia kata, hey, sebab dia boleh cakap Arab, muka kita sama-sama Arab ni. Dia kata yang paling baik ialah Lubnan dengan Palestin. Saya kata, okey, saya percaya Pak Cik. Saya percaya Pak Cik. Saya pun ambil lah, belilah 5 ton minyak zaitun. 5 ton saya beli. Ada di luar nanti. Hendak saya beli. Saya pun naik atas kereta, saya search dalam internet. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kajian itu menunjukkan bahawa minyak yang zaitun yang paling baik dalam dunia Palestin dengan Lubnan. Hujah saya kuat. Tu belum saya tengok dalam kitab-kitab yang lain. Sebab watin wa zaitun. Tuan-tuan pergilah tengok rojok balik tafsir apa pun, tuan-tuan rojoklah balik. Watin wa zaitun. Sebab tu orang Melayu kita kurang penggunaan minyak zaitun. Isteri kita masak kurang minyak zaitun. Sepatutnya masak apa pun gunalah minyak zaitun. Goreng boleh dengan minyak zaitun, tapi dia tak sedap. Kurang sedap, kurang enak. Goreng dengan minyak biasa, tabur dengan minyak zaitun. Masak sana, tabur dengan minyak zaitun. Sebab dia boleh mengurangkan kematian yang mengejut. Kolesterol, macam orang nak sudah bypass. Bypass, keluar pas, masuk pas. Ada. Amalan mereka, minum minyak zaitun. Nabi dulu pakai minyak rambut, minyak zaitun. Nabi kata makanlah minyak zaitun, sapuhlah minyak zaitun. Kerana pokok daripada dia datang daripada pokok yang berkat. Makanlah minyak zaitun, sapuhlah minyak zaitun. Dia dapat mengubati penyakit buasil. Hujah. Dalam kitab ada Mafatihul Ghaib karangan Fakhruddin Ar-Razi. Ibnu Qayyim menyebut banyak tentang khasiat minyak zaitun. Tapi orang kita dok, tuan-tuan beramal dengan minyak zaitun. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.